Selamat pagi semua. Apa khabar? Baik. Cuti sehari, macam mana cuti kamu? Okey tak? Dah makan sarapan pagi? Kita mulakan kelas kita hari ini. Kita nak sambung untuk selesaikan masalah yang melibatkan graf jarak masa. Okay, kamu boleh lihat buku teks kamu yang contoh 8. Okay, cikgu akan terangkan contoh 8 dan contoh 9 untuk selesaikan masalah graf jarak masa di muka surat 191. Okay, mungkin apa yang cikgu paparkan kamu nampak kecil kan? Kamu boleh tengok buku teks kamu, muka surat 191, contoh 8. Bagi graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah, kita nampak kan graf di sebelah ni, menunjukkan perjalanan injektan dari Seremban ke Lumut. Dia bertolak dari Seremban, yang mula kosong tu Seremban, dan bertolak ke Lumut. Injektan berhenti di Rawang. Ini tempat perhentian dia. Di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Soalan A, jika laju purata injektan dari Seremban ke Rawang ialah 66 2/3 km per jam. Hitung jarak di antara Seremban dengan Rawang dalam kilometer. Ni R ni kita tak tahulah, kita nak hitung lah. Ni jarak injektan dari Seremban ke Rawang. Diberitahu laju puratanya dari Seremban ke Rawang ialah 66 2/3 km per jam. Gunakan maklumat itu untuk cari jarak. Ingat lagi hubungan jarak masa dengan laju. Yang segitiga tu. Jarak masa dengan laju. Susun ikut abjad D, L, M. Jarak, laju dan masa. Sekarang kita nak cari jarak kan. Ingatlah kita nampak daripada rumus tu, jarak di sini adalah sama dengan laju darab masa. Nampak tak? Jadi kita cari jarak sama dengan laju darab masa. Kemudian daripada graf, dia bagi laju kan, bukan dari graf. Dari soalan diberi lajunya 66 2/3. Ini kilometer sejam. Masa yang kita boleh baca daripada graf ni. Ni masa dia sampai Rawang. Dia sampai Rawang selepas 1 jam setengah. Ini daripada graf ni, skala yang dia bagi ni 1, ni 2, maksudnya ni tengah ni maksudnya 1.5 jam. Jadi masa daripada graf kan jam. Kita ambil tu 1.5 jam. Kemudian buat pengiraan lah. Kita dah faham soalan dan kita dapat maklumat daripada soalan. Kita jawablah. Dah rancang macam mana nak jawab. Guna rumus jarak ialah laju jarak masa. Kemudian ambil maklumat daripada soalan, lajunya dan maklumat masa daripada graf. Laksanakan strategi tadi. Guna rumus jarak sama dengan laju jarak masa dan hitungkan. Guna kalkulator kira. Tak. Ada kalkulator. 66 2/3 darab 1.5. Kita pun dapat 100 kilometer. Kan? Per jam dengan jam dah batalkan. Kita dapat unit bagi jarak ialah
kilometer. Itulah jawapannya. Boleh ikut? Boleh nak? Kita sambung pula soalan B. Soalan B-nya diberi, kita faham dulu soalan. Diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km. 300 km dan Encik Tan memandu dengan laju purata. Ini laju purata nanti kita nak guna. 80 km per jam untuk sampai di Lumut dari Lawang. Selepas dia rehat di Lawang, dia sambung perjalanan. Itu kita faham daripada soalan. Dia sambung perjalanan dari Lawang tu selepas dia rehat ke Lumut dengan laju purata 80 km sejam. Lengkapkan graf jarak masa diberi bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Dia jaraknya 300 dari Seremban tau. Seremban ke Lumut. Seremban dengan Lumut 300. Maksudnya keseluruhan perjalanannya adalah 300 km. Nak sampai ke Lumut, dia guna laju ni. Laju ni kita nak tahu masa berapa dia guna untuk dia sampai di Lumut daripada Lawang. Jadi kita guna hubungan daripada segitiga tadi. Bagaimana kita nak tentukan masa dia? Sekarang kita nak dapat masa. Segitiga tadi, cikgu lukis lain. Susun ikut abjad, jarak, laju, masa. Sekarang kita nak cari masa. Ialah jarak pelaju. Nampak? Iaitu masa yang kita nak tahu yang adalah jarak pelaju. Boleh? Jarak dari Lawang ke Lumut. Berapa jaraknya? Tadi dalam soalan ni dia bagi jarak antara Seremban dengan Lumut ialah 300. Dan daripada soalan A tadi kita dah dapat dari Seremban ke Rawang. Seremban ke Rawang. Selepas rehat, dia sambung perjalanan ke Lumut. Keseluruhan perjalanan ialah 300 km. Kan? Seremban dengan Lumut ialah 300. Dalam soalan A tadi, kita dapat jarak Seremban dengan Rawang ialah 100 km. Jadi, bagaimana kita boleh dapat jarak Rawang ke Lumut ni? Berapa kilometer? Jaraknya ialah ambil 300 keseluruhan tu, Seremban ke Lumut, tolak Seremban ke Lawang tu, dapatlah yang perjalanan Lawang ke Lumut. Boleh? Jadi jarak di sini ambil 300 tolak dengan 100. Bagi laju yang diberi dalam soalan 80 km per jam. 80 km per jam. Ini pun letaklah 80. Yang ni atas ni jarak. Yang bawah ni laju. Dan lepas kita kira kilometer ni batal lah. Ini batal lah. Hingga jadi jam lah. Masa dalam unit jam. Iaitu 300 tolak 100 dapat 200 per dengan 80 jam. Kira berapa? Berapa jam? $200 bagi 80. Tekan kalkulator. Cepat. Tolong kirakan 200 per 80 berapa?
pula yang kena kira? Kamu kena bagi respon. Hello? 2.5. 2.5. Terima kasih Kak Iza. 2.5 jam. Jadi kesimpulannya ialah masa yang digunakan untuk injektan bergerak dari rawang ke lumut ialah 2.5 jam dengan jaraknya 200 km. Kemudian kita tak habis jawab soalan lagi tau. Dia nak kita lengkapkan graf jarak masa yang diberikan. Kita lengkapkan. Tadi di sini kita dah dapat ni 100. Nak lengkapkan dia. Sampai lagi, ada lagi 200 km kan. Ni 200 km dengan masa dia 2.5 jam daripada rawang ni. Dan sini dia rehat. Lepas rehat, dia sambung perjalanan dari 2.5 ni. Dia ambil masa lagi 2.5 untuk sampai ke lumut. Dengan jarak dari rawang adalah 200. Ini 100, 200. Nak letak 300. Maksudnya jarak rawang ke lumut ialah 200. Ini jarak. Masa yang diguna 2.5. 2.5 di sini tambah lagi lah. 2.5 tambah 2.5 jadi 5 lah. Ini 4. Ini 5 untuk masa dalam jam. Jadi kita sambunglah. 5 dengan 300. Ini titik dia. Ini, sambungkan. Inilah graf laju masa dia. Table lebih sengit tu. Sekejap lah. Ini. Ambil pembaris, sambungkan. Okey, inilah graf jarak masa bagi perjalanan injektan daripada Seremban ke Rawang. Lepas tu rehat, sambung perjalanan ke Lumut. Inilah destinasi yang akhir dia, sampai Lumut. Keseluruhan perjalanannya ambil masa 5 jam. Termasuklah masa rehat tu. Okey, di sini kita nampak masa rehat dia 1 jam lah. Okay, dari 1.5 sampai 2.5. Rehat 1 jam dan perjalanan daripada Rawang ke Lumut adalah 2,5 jam. Maksudnya sini sampai sini yang 2,5 jam. Ini yang kita kira tadi ya. Kita dapat pengiraan dia. Ni 2.5 jam. Maksudnya 2 jam setengah lah. Okey, lengkap itu contoh 8. Boleh ikut nah? Kita sambung pula contoh 9. Ini pun soalan dari buku teks kamu. Yang ini dibuka surat 192. Kalau tak nampak dengan jelas, kamu boleh rujuk saja buku teks. Itu akan terangkan bagaimana kita nak selesaikan masalah jarak masa ini. Kita lihat graf jarak masa di sebelah. Nampak no? Jarak masa grafnya menunjukkan perjalanan 2 buah kereta. Ada 2 buah kereta di antara Kuala Lipis dengan Cameron Highlands. Antara 2 tempat ni. Kuala Lipis dengan Cameron Highlands. Sambil baca tu kamu fahamkan soalan, nanti kita rancang strategi untuk selesaikan masalah ni. Graf PBQ. Kita tengok PBQ yang warna hijau tu, garis lurus hijau tu adalah mewakili perjalanan Encik Manaf. Yang hijau cikgu letak. Hijau. PBQ mewakili perjalanan Encik Manaf bersama keluarganya dari Cameron Highlands ke Kuala Lipis. Maksudnya ni perjalanan mula dia ialah Cameron Highlands. Tulisan cikgu kecil no.
Cameron Highlands ke Kuala Lipis. Ini destinasi akhirnya Kuala Lipis. Kita tulis sebelah ni lah. No? Kuala Lipis. Ini tertutup lindung. Cameron Highlands. Lepas tu, untuk menghadiri majlis perkahwinan sepupunya. Kemudian ada graf yang kedua. Graf OABC yang dilukis dengan warna merah tu. Mewakili perjalanan keluarga Rawen dari Kuala Lipis ke Cameron Highlands. Ini perjalanan yang terbalik ni daripada yang Encik Manaf tu. Ini dua tempat yang sama tapi arah yang bertentangan lah. Okay. Untuk bercuti. Encik Rawen nak bercuti. Tadi Encik Manaf untuk menghadiri majlis perkahwinan. Soalan A-nya, diberi kadar perubahan jarak terhadap masa. Perubahan jarak terhadap masa. Ini graf jarak masa. Perubahan jarak ya terhadap masa bagi OA. OA ni, OA dan BC adalah sama. BC adalah sama. Hitung nilai T. Ini T dia berapa? Kita faham apa yang diminta oleh soalan. Sekarang kita rancang strategi. Maksud kadar perubahan jarak permasa, kalau kita tengok jarak terhadap masa, jarak permasa, apa yang diwakili oleh jarak permasa? Jarak di sini adalah jarak mencancang. Masa mewakili jarak mengufuk. Ini yang mencancang. Paksi Y tu mencancang lah, macam ni, mencancang. Paksi X dia, masa itu mengufuk. Ini mengufuk. Macam X. Kadar perubahan ialah jarak itu maksudnya beza jarak mencancang tu. Masa yang mengufuk. Ingat balik apa yang diwakili oleh jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Apa yang diwakili oleh jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Ingat tak? Iaitu keturunan. Ingat tak? Yang diwakili oleh simbol M. Keturunan graf mewakili jarak mencancang per jarak mengufuk. Di sini ialah jarak terhadap masa. Jadi secara tak langsung jarak permasa itu adalah laju. Keturunan mewakili laju untuk graf jarak masa. Jadi nak cari jarak mencancang, kalau ikut yang graf garis lurus, kita ambil dua titik. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ingat lagi? Cuba kamu imbas kembali rumus untuk mencari keturunan. Jadi di sini kalau kita nak selesaikan untuk cari nilai T, kita gunakan hubungan laju jarak masa, iaitu kita cari keturunannya. Okay, di sini dia bagi OA, maksudnya keturunan OA adalah sama dengan keturunan BC. Dan dia bagi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Yang ni maklumat yang penting. Sama. Jadi kita susunlah strategi. Kita cari keturunan graf OA, kemudian cari keturunan graf BC, kemudian samakan untuk kita cari nilai T. Okey, gerak kita sekarang kepada nak cari keturunan setiap graf itu. Keturunan kita guna M lah, simbol M. OA sama dengan kita ambil dua titik tu. O dia 0, 0. A-nya baca X dulu, 52, kemudian 65. Ataupun cikgu tulis bawah ni lah. Titik O, 0, 0. Titik A, 65.
5265. Kemudian kita tolaklah untuk cari keturunan OA. Ambil yang ni 2 lah, X2, Y2, ni X1, Y1. Tolak 65 tolak 0, 52 tolak 0. Iaitu 65/52. Kalau tak nak kira sebab takut nanti pecahan kan. Tak apa, kita tinggal dulu macam bentuk ni, bentuk pecahan. Kita pergi pula kepada yang BC. Untuk B dan C, B dia 77, X dia 77, Y dia 65, baca dari graf. Dan C nya ialah T. Ni T. Nilai masa dia T. Kemudian dia punya jarak dia 135. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Guna hubungan keturunan. Keturunan Y2 untuk BC. Keturunan BC, Y2-nya 135 tolak 65. X-nya ialah T tolak dengan 77. Dari sini, kita tak dapat cari sebab T tu kita tak tahu kan. Kita tolak dulu yang atas tu. 135 tolak 65 dapat 70. Ini yang dalam kilometer. Ini yang dalam jam kan. Minit, sorry. Minit. Ini yang minit. Ini yang tadi pun sama. Ini yang kilometer, ini yang minit. 70 per dengan T tolak 77. Kemudian soalan bagi kedua-dua ni sama. OA dengan BC kadar perubahan jarak per masa terhadap masa adalah sama. Ini sama dengan ini. Jadi kita pun buatkan persamaan dari situ. Kita samakan. Kita ambil yang ini, samakan dengan yang ini. Jadi 65/52 adalah sama dengan 70 per T tolak 77. Dari situ kita nampak kedua-dua belah persamaan itu adalah pecahan kan. Nak mudahkan kita buat darab silang. Ni darab dengan ni, samakan dengan ni darab ni. Jadi kita akan dapat T 65 darab T tolak 77 sama dengan 52 darab 70. Sekarang kamu perlu kalkulator untuk kira. Mana kalkulator cikgu? Cikgu nak tunggu jawapan kamu lambat. Sama-sama kita kira, tengok siapa yang cepat dapat jawapan. 52 darab 70. Ini kita dapat 52 darab 70. Kamu dapat berapa? Cikgu dapat 3,640. Ini kembangkan. 65 darab T. Senang. 65T. Lepas tu 65 darab dengan 77. 5. Ini kena tolak. Ikut balik simbol ya. Tolak. Positif dengan negatif. Darab pun dapat yang negatif. 5,005. Kamu dapat tak? Cikgu dapat dah. Kemudian 65T ini penyelesaian algebra saja. Ini tolak, kita tambahkan. Okey, kita tambah. Tambah 505. Okay, berapa yang kamu dapat? Cepat-cepat kira. Cikgu dapat 8,645. Ini untuk 65T. Apa yang kita nak cari? Nilai T. Bagaimana dengan nilai T dia tu? Bagaimana kita nak selesai dapat nilai T? Ini 65T. Nak 1T saja, kita bahagi 65 lah.
Bahagi 65 tinggal T. Sini pun kena bahagi 65. Lepas 8,645 bahagi 65, kita dapat 133. Maksudnya nilai T pada graf sini ialah 133 minit. Okey, boleh? Masa T itu ialah 133. Okey, dah dapat tu, kita sambung seterusnya untuk soalan B. Soalan B-nya nak kita dia bagi maklumat tentang laju purata perjalanan Encik Manaf. Maksudnya keseluruhannya lah. Okay? Keseluruhan perjalanan Encik Manaf. Dia mengambil laju purata 72 km per jam. Ini kena perhatikan tau, ini per jam. Graf yang diberi ialah minit. Nanti kita kena buat perubahan unit. Hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing. Maksudnya jarak dari Cameron Highlands ke Kuala Lipis adalah sama dengan jarak Kuala Lipis ke Cameron Highlands. Tak kira lah nak pergi ke dari dia punya perjalanan, permulaan dari mana, dia akan sama jaraknya. Cuma arah yang bertentangan sahaja. Keseluruhan perjalanan adalah 135 kilometer. Encik Raven pun sama 135. Tapi dia dari Kuala Lipis ke Cameron Highlands. Yang Encik Manaf tadi ialah dari Cameron Highlands ke Kuala Lipis. Arah yang bertentangan tapi jarak dia sama 135. Jadi kita kena kira lah masa. Ini masa untuk Encik Raven ambil dengan kita cari dulu dia punya beza masa kan. Nak cari beza masa kena tahu kedua-dua perjalanan tu bagi Encik Raven dan Encik Manaf, kemudian kita tolak lah. Tadi kita dah dapat T masa tu. Masa T tadi adalah yang graf merah. Graf merah adalah Encik Raven kan. Masa yang diambil oleh Encik Raven dari Kuala Lipis ke Cameron Highlands adalah 133 minit. Tadi kita guna kilometer, ini minit kan. Ini 133 tu pun minit. Yang Encik Raven tu mengambil masa 133 minit. Encik Raven. Kita kira tadi masa 133 minit. Sekarang kita nak cari pula masa yang digunakan oleh Encik Manaf. Kita lihat. Laju purata perjalanan Encik Manaf 72 km per jam ni kita guna untuk cari masa. Okey? Perjalanan Encik Manaf. Dari Cameron Highlands ke Kuala Lipis dengan laju purata 70 km sejam. Kemudian kita lihat jarak, kita tahu jarak dia. Jarak antara 135 km. Kuala Lipis ke Cameron Highlands, Cameron Highlands ke Kuala Lipis adalah jarak yang sama. Dia punya masalahnya ialah kita nak cari beza masa kan, untuk Encik Raven dengan Encik Manaf. Beza masa antara Encik Raven dengan Encik Manaf. Tadi masa yang Encik Raven tu kita dapat dah. Sekarang kita nak cari pula masa yang digunakan oleh Encik Manaf. Ini ada dua maklumat.
laju dengan jarak. Kita boleh cari masa dia dengan hubungan yang cikgu buat tadi, segitiga tu. Kita susun ikut abiat J, kemudian L, N. Ini jarak laju masa. Sekarang nak cari masa. Hubungan jarak per dengan laju. Ini per lah. Masa ialah jarak per laju. Masa Encik Manaf ialah ambil jarak per dengan laju. Di sini jarak laju purata maksudnya untuk keseluruhan perjalanan. Apa yang kita cari di sini adalah masa perjalanan dia lah. Kita ambil jarak dia 135, ini kilometer. Per dengan laju puratanya 70 kilometer per jam. Kita kira dulu berapa masanya dalam unit jam. Kan kita ni bata, ini unit jam. 135 bahagi 70. Cepat kira. Kira sama-sama. Tengok jawapan sama tak? Jawapan kamu dengan cikgu. 175 bahagi 70. Cikgu dapat 70 ke 72? Tengok balik soalan lah. Mungkin cikgu saling. Oh, sorry. Ini 72. Jadi pentingnya kita baca maklumat daripada soalan. Ni salah dah. Cikgu salah ambil maklumat. Ni 72 nah. Okay, betulkan. Cikgu buat salah, kamu pun tak betulkan cikgu ni. 72. Okey, kira sama-sama. 135 bahagi 72. Cikgu dapat. Cikgu dapat dah jawapan. Kamu dapat tak? 1.875. Ya, bagus. Terima kasih Saziana. 1.875 ini dalam unit jam. Tadi yang Encik Raven minit. Dalam graf pun dia tunjuk yang unit masa dia minit. Nampak? Ini minit. Jadi nak tukar jam kepada minit. Darat 60. Ya, bagus. Itu yang cikgu nak. 1.875 darab 60 minit. Dia akan tukar jadi minit. Jadi berapa minit? 112.5. Ya. Semangat cikgu dapat ni. 112.5 minit. Jadi kita dah dapat masa Encik Manaf. Apakah beza masa? Ini yang Encik Raven. Ini yang Encik Manaf. Kita nak cari beza masa. Cepat tolak. Kata 33 tolak 112.5 dapat 20.5 minit. Ya, bagus. Silap pula cikgu tulis. Terima kasih Saziana. Dapat 20.5. Ya, selesailah masalah ini. Okey, jadi kesimpulannya untuk soalan A tadi, kita tengok balik kesimpulan. Kita nak hitung T. Jadi kesimpulan untuk nilai T ialah 133. Dan kesimpulan untuk soalan B, beza masa dalam minit, dia nak minit lah. Kedua-dua perjalanan untuk sampai di destinasi masing-masing. Itu yang beza masa Encik Raven dengan Encik Manaf ialah 20.5 minit. Itulah kita dah selesai dua masalah dalam contoh 8 dan contoh 9. Dalam buku teks kamu, muka surat 191 dan 192. Seterusnya, kerja kamu pula untuk jawab soalan. Soalan apa yang kamu kena jawab? Soalan latihan dalam praktiskan diri. Ini dalam buku teks kamu lah, 7.1C di muka surat 193 dan 194. Ada 4 soalan di situ. Okey. Kaedah penyelesaiannya, cikgu dah tunjuk dalam 2 contoh tadi. Kamu boleh rujuk balik contoh.
Ni kalau tak faham, tengok balik video yang cikgu ni. Ni cikgu akan hantarlah video ni dalam grup. Okay, dan boleh baca balik contoh ni dalam buku teks kamu juga. Okay, ada soalan? Tak ada. Ya, no. Alif, ada soalan tak? Izrin? Tak ada cikgu. Ya. Faiza? Alia? Ada. Haris? Haika? Aliza? Kalau tak ada soalan, kamu, okey, Aliza tak ada soalan. Kamu jawablah soalan. Itu saja untuk kelas pagi ni. Ada masa lagi, kamu gunakanlah masa itu untuk jawab soalan. Okey, ada soalan boleh tanya dalam grup WhatsApp saja. Okay, PM cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi esok lah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih bye-bye. cikgu.